Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang menghadiri sesi perkongsian pada kali ini, anjuran daripada Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar. Sesi perkongsian ini adalah hasil daripada Puan Sazwani menghadiri kursus Ketua Juru Audit ISO 9001-2015 pada 22 hingga 26 Februari yang lalu. Dan hasil daripada situ, setiap staf yang menghadiri kursus luar daripada pejabat pendaftar akan membuat sesi perkongsian kepada staf di UMK. Sedikit sebanyak biodata Puan Sazwani adalah Puan Sazwani binti Muhammad Ezazi, merupakan pustakawan S41 di Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu, berumur 34 tahun, merupakan pemilik ijazah sarjana muda Sains Pengajar Maklumat pada 2009 di Universiti Teknologi Mara. Hasil daripada Puan Sazwani dan Encik Amirul menghadiri kursus Ketua Juru Audit ini, mereka berdua telah mendapat dan lulus semua penilaian peperiksaan khusus Juru Audit ISO 9001-2015 pengiktirafan SIRIM. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Puan Sazwani untuk meneruskan sesi perkongsian ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Afendi daripada Pejabat Pendaftar. Clear deh suara? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pegawai, warga-warga staf UMK lah. Tengok ni adalah beberapa staf yang masuk. Okey, so macam mana dengan ISO DPTJ masing-masing? Apa kata aktiviti sekarang? Ada tak siapa-siapa nak share dekat saya aktiviti selepas audit tahun lepas? Kak Rahayu? Ada sebarang aktiviti tak selepas audit tahun lepas? Tak ada yang jawab dah ni. Boleh on mic Boleh. untuk respon persoalan daripada Puan Sazwani. Saya nak tahu apa ni lah langkah-langkah you all selepas audit tahun lepas. Sejuk lagi tak panas lagi. Tak panas, okay. Okay, so hari ni kita buat sesi sharing knowledge lah dengan input-input yang saya dapat daripada kursus selama seminggu. Kursus tu makan masa 5 hari tu 4 hari untuk personal kita punya ni lah pengalaman apa yang kita buat. Lepas tu banyaklah dia punya soalan case study by case study yang kita orang kena buat. Dan hari Jumaat satu exam daripada 2:30 sampai pukul 5. Tu pun jawab case study yang diberilah. Agak tough jugalah dia punya soalan tu. Okay, so insyaAllah semua lepas ni mungkin boleh join juga sebab kita dah alami aktiviti MSISO 91-2015. Okay, so untuk sesi saya hari ni dan lepas ni Cik Amirul akan buat sharing juga adalah untuk part saya berkenaan dengan keperluan MSISO 91-2015. Kita fokus kepada bukti-bukti yang kita akan tunjukkan kepada auditor nanti. Tak kira lah auditor dalaman ataupun auditor SIRIM, auditor PTJ. Yang ni kita kena fokus each of klausa lah. Okay, so saya mulakan dengan slide.
Okey, untuk makluman, seperti yang kita maklum, struktur ISO mengandungi 10 klausa, iaitu 10 klausa atau 10 section. Okey, dia sama je. Okey, tapi dalam buku standard dia nyatakan section. So dalam standard tu juga ada klausa-klausa yang lagi detail lah. Okey, klausa 1 skop, klausa 2 rujukan normatif, klausa 3 istilah dan takrifan, klausa 4 konteks organisasi, klausa 5 kepimpinan, klausa 6 perancangan, klausa 7 sokongan, klausa 8 operasi, klausa 9 penilaian prestasi dan klausa 10 penambahbaikan. Okey. Masa kursus tu juga memang difokuskan kepada klausa-klausa yang wajib kita audit, iaitu start daripada klausa 4 hingga 10. Okey. Mungkin ada yang tanya kenapa tak audit klausa 1, klausa 2 dan klausa 3. Okey, yang ni secara orang kata random sahajalah kita audit. Biasanya klausa 1, 2 dan 3 ni kita akan tanya wakil pengurusan ataupun orang kata mukaddimah semasa kita start audit tu. Sama ada dari tuan rumah sendiri nyatakan scope audit, macam tu lah. So kita kata masa berjalannya audit tu, kita tanya yang ni dulu. Kalau kita tak tanya orang kata owner pun, auditor dia tak tanya owner pun, kadang-kadang auditi sendirilah yang buat presentation semua. Okay. Yang klausa 4 ni konteks organisasi. So dalam klausa 4, klausa-klausa yang fokus ialah 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4. Okay, 4.1 memahami organisasi dan konteksnya, memahami keperluan dan jangkaan pihak yang berkepentingan. Yang 4.3 menentukan skop sistem pengurusan kualiti, 4.4 sistem pengurusan kualiti dan prosesnya ni yang UL nyatakan dalam dalam Google Drive yang disediakan sebelum ni itulah. Kan okey, yang klausa 5 pula berkenaan dengan kepimpinan ataupun komitmen pengurusan. Ni adalah klausa yang terlibat dengan top tutor management. Ada juga berkenaan dengan dasar kualiti, peranan tanggungjawab dalam bidang kuasa organisasi. Kata overallnya secara keseluruhan dia berkenaan dengan kepimpinan, staffing, carta organisasi. So kat sinilah bukti-bukti yang kita boleh tunjuk dekat klausa 5. Klausa 6 pula perancangan, berkenaan dengan penyataan risiko dan peluang, objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya dan merancang perubahan. Okay, klausa yang tough ni dah masuklah 4, 5, 6, okay, 7 sokongan, details dia 7.1 berkenaan dengan sumber, staffing, budgeting. Okay, yang 7.2 kekompetenan, yang ni berkenaan dengan latihan. Okay, 7.3 kesedaran, macam mana bila kita apply ISO, staff tu sedar ke tak, macam mana melalui komunikasi. Okay, kita buat poster ke. Okay, 7.5 maklumat didokumentasikan. Yang ini banyak kita boleh buktikan borang. Ni lah macam proses kawalan dokumen kita tu lah. Okay, klausa 8 operasi, fokus kepada perancangan dan kawalan operasi. 8.2 keperluan untuk produk dan perkhidmatan. 8.3 reka bentuk dan pembangunan produk dan perkhidmatan. 8.4 kawalan terhadap proses produk dan keperkhidmatan dan sediaan luar. Okay, actually klausa 8 ni memang fokus kepada pelepasan produk kita tu. Perkhidmatan ke produk, okay, macam kita ni PMP, services, kat sinilah operasi semasa kita menjalankan aktiviti, PMP ke services ke macam tu lah. Okay, klausa 9 pula penilaian prestasi. Biasa ni kita tengok ada 3 klausa utama yang boleh dibuktikan, iaitu melalui 9.1 pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian. Yang ni kita kena buat satu lampiran untuk bukti kita collect data-data objektif kualiti dekat 9.1. Yang kedua, ni 9.2 ni sangat penting lah, audit dalam. Semua prosedur audit dalam dekat 9.2. So bukti-buktinya nanti kita brief sekejap lagi lah. Okay, 9.3 juga sangat penting, itu kajian semula pengurusan. Yang ni satu mesyuarat yang biasanya bersidang sekali setahun untuk kumpul semua aktiviti perubahan-perubahan yang berlaku dalam ISO 9115 DPTJ. Yang ke-10 penambahbaikan,
ketakakuran dan tindakan pembetulan. 10.3 penambahbaikan berterusan. Biasanya nombor 10 ni dia relate dengan nombor 9 di klausa 9 iaitu 9.2. Ada aktiviti audit dalam yang kita dapat teguran ataupun kita kena buat tindakan pembetulan, so kita boleh laksanakan di 10.2. Boleh dibuktikan melalui klausa 10.2. Okey. Proses untuk mengumpul objektif based on keperluan-keperluan yang mengikut 10 section ataupun klausa tadi. Okay, kenapa kita perlu mengumpul bukti objektif, dan ia juga terlibat melalui dua bahagian. Okay, bahagian pertama mendapatkan maklumat. Okay, yang kedua ialah mengesahkan maklumat. Okay, maklumat tu apa? Iaitu data yang berguna untuk kita buktikanlah semasa proses audit. Yang kedua, pengesahan. Itu pengesahan melalui penyediaan bukti objektif bahawa keperluan yang ditetapkan adalah dipenuhi. Dipenuhi ni maksud dia apa yang dinyatakan dalam standard kita follow. Bukti objektif yang kita buat tu adakah dia follow kriteria dalam standard, buku standard lah biasanya. Okay, so clear tak setakat ni? Jelas Okay, so kalau rasa macam confused apa tu boleh tanya terus lah. Okay, saya terus kepada konteks organisasi iaitu klausa 4. Okay, macam mana nak, klausa 4 ni adalah konteks organisasi. Memahami organisasi dan konteksnya. Okay, maksud dia di konteks organisasi ni apa yang kita nyatakan ialah kita tentukan isu-isu dan keperluan yang berkaitan dengan tujuan dan hala tuju strategik. Okay. Yang kedua ialah isu-isu dalaman dan isu luaran dan dalaman yang berkaitan seperti kalau konteks luar kita guna PESTEL yang biasa saya sharing dekat mana-mana PTJ tu, yang PESTEL iaitu P, persekitaran, ekonomi, sosial, undang-undang, okay. Yang tu berkenaan dengan isu luaran. Yang ni terkandung dalam konteks organisasi yang you all buktikan melalui Google Drive hari tu. Okay, yang ni biasanya kena list down molek-molek lah. Undang-undang apa benda yang terlibat, isu apa yang terlibat dalam undang-undang. Teknologi isu apa. Okay, tu luaran. Yang memberi kesan kepada aktiviti PTJ ataupun aktiviti yang terlibat dalam skop ISO kita yang UMK tu. Okay, kalau dari segi konteks dalaman pula, kena nyatakan isu mengenai nilai, budaya, pengetahuan dan prestasi organisasi. Okay, so jangan lupa juga bila menyatakan konteks organisasi ni, dia kena selaras dengan hala tuju strategik. Contoh macam kita ni UMK lah. Kena tengok balik apa plan strategik UMK. So apa isu-isu yang relate dengan relate dengan isu dalaman dengan luar, dari segi luar macam mana, macam contohlah kalau COVID kan, COVID macam mana efeknya kita punya PMP secara fizikalnya macam mana, yang tu kena tengok. Dibuktikan lah. Okay, ni biasanya kena buat lampiran lah. Okay, lampiran perubahan atau isu-isu keperluan isu dalaman dan luaran. Okay. Untuk 4.2, memahami keperluan dan jangkaan pihak yang berkepentingan. Okay. Di sini maksud dia kita kena klausa ni fokus kepada aktiviti ataupun penyediaan produk yang boleh membantu stakeholder dalam meningkatkan kepuasan diorang tu, kepuasan pelanggan diorang tu. Kena pertimbangkan keperluan pihak berkepentingan, yang orang kata yang membantu diorang lah. Okay, contohlah student nak apa daripada kita, daripada universiti, daripada fakulti, so kena tengok. Macam contoh kami, biasa student masuk nak pinjam buku. So apa yang kita buat
untuk memuashatikan pelajar ataupun staf dalam proses ni lah peminjaman buku semua tu. Okey, 4.3 menentukan skop sistem pengurusan. Okey, yang ni kita dah sedia maklum, kita dah ada skop satu universiti yang mereka bentuk program pasal siswa azah semua tu. Okey, di PTJ masing-masing juga kena jelas juga skop dalam pelayanan SPK tu. Kena ambil kira objektif strategik organisasi, apa yang you all sediakan, okey, piagam pelanggannya macam mana. Ini kena tengoklah yang fokus dekat UMK tu satu. Kita boleh pick yang kita punya. Tapi yang kita sendiri pun kita boleh create dan buktikan jugalah. Okey. Yang klausa 4.4 pula dibuktikan melalui sistem pengurusan kualiti dan prosesnya. Okey, sistem pengurusan kualiti perlu diwujudkan, dilaksanakan dan terus dipentingkan termasuk keperluan proses dan interaksinya. Okey, kalau klausa 4.4 ni bukti dia kita boleh dapat daripada contoh kita buat manual kualiti, kita buat berapa prosedur, berapa proses di PTJ tersebut. Ni bukti yang kita boleh beri kepada auditor based on klausa 4.4. Okey, pengurusan SPK dan prosesnya. Okey, 4.42 menyelenggara menyimpan maklumat berdokumen. Okey, yang ni bukti dia kita boleh yang ada lampiran 3A, 3B, 3C tu kan. So kat mana you all berapa tahun simpan dokumen, berapa tahun simpan borang. Yang tu kalau boleh buat lampiran seperti yang dah disediakan sebelum ni. So kena tengoklah balik untuk next audit ni betul ke tak you apply dokumen-dokumen tu disimpan, diselenggara. Biasa kalau yang ni bolehlah kalau contohlah yang setahun macam mana nak proses lupus ke apa masuk semualah. Masuk di aktiviti arcade biasanya yang tu kalau kami lah. Okay. Bukti dia maknanya kena tengok lampiran yang you all sediakan tu. Cara simpanan dokumen. Biasanya lah untuk bukti bagi 4.42. Okey, klausa 5 dibuktikan melalui kepimpinan. Okey, kepimpinan ni banyak. Okey, tafsiran dia kita tengok pengurusan atasan perlu menunjukkan kepimpinan dan komitmen yang berkaitan dengan SPK. Okey, so yang ni biasa kalau auditor dia akan minta carta organisasi, dia akan minta carta organisasi sistem pengurusan kualiti, orang kata JK-ISO, JK5S, JK Simios. So dia nak tengoklah peranan bos dan pegawai, kedudukan macam mana. Biasanya kat sini. So buktinya dia minta dia tengok chart lah. Chart macam tu lah. Okey, yang kelima keperluan bagi keperluan bagi klausa 5.12 iaitu fokus kepada pelanggan. Okey, tafsiran dia keperluan pelanggan, keperluan perundangan dan peraturan yang digunakan pakai perlu difahami dan dipenuhi. Risiko dan peluang yang boleh menjadikan produk perkhidmatan serta keupayaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan perlu ditentukan. Keperluan tumpuan kepada peningkatan kepuasan pelanggan adalah dikekalkan. Okey, yang ni biasanya tengok balik keperluan pelanggan. Kata tengok balik objektif kualiti lah biasanya ni dibuktikan melalui 5.12 ni. Sebab objektif kualiti kita biasanya banyak fokus kepada pelanggan. Okey. Okey, yang ni 5.2. 5.2 berkenaan dengan dasar, klausa 5.21 membangunkan dasar kualiti, 5.22 mengkomunikasikan dasar kualiti. Okey, kat sini bukti-bukti yang auditor boleh collect ialah poster dasar kualiti ataupun statement yang menyatakan kita ada dasar kualiti ISO. Okay, sekarang ni kita menggunakan satu dasar kualiti yang disediakan oleh Pusat Pengurusan Kualiti Universiti. So semua PTJ wajib tampal benda tu. Tampal lah, buat satu sudut semua tu.
kata letaklah dekat mana-mana. So auditor tahu, oh okay, dia orang ada dasar kualiti. Ni biasa dasar kualiti lah. Okay, 5.21 bukti dia membangunkan dasar kualiti yang sama lah. Okay, 5.2 dengan 5.2.1 dia boleh charge dua-dua lah. Kalau tak ada dasar, dia ayatlah dasar kualiti tidak nyatakan 5.21, 5.2 dia boleh charge lah atas klausa mana yang kalau kita tak sediakan dasar kualiti. Kalau ada tak ada masalah lah. Okay, yang 5.22 ni macam ni, mengkomunikasi dasar kualiti tu selain daripada kita tanpa poster, ada tak kita email dasar kualiti kepada semua warga, then katalah ada perubahan, nyatakan ke tidak apa perubahan tu. Macam contoh sebelum ni ada statement ni lah, maknanya ada perubahan tu, email, maklumkan balik. Tu cara mengkomunikasikan dasar kualiti. Okey, sebab biasa kalau audit boleh tanyalah berapa perubahan, ada tak berubah dasar kualiti, macam tu lah. Okey, 5.3. Okey, klausa 5.3 peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa organisasi. Yang ni lebih kepada komitmen tadi, komitmen kepimpinan tadi. Biasa dia tengok lah, contohnya kat sini kalau kita buat jawatankuasa ISO di PTJ, kita kadang-kadang kita buat meeting, so dia nak tengok minit meeting, berapa ahli jawatankuasa tersebut. Ni dalam bukti lah, bukti semasa dia check klausa 5.3. Okey, seterusnya kita masuk kepada klausa 6 iaitu perancangan. Okey, klausa 6 perancangan ni lebih kepada bukti kita menyatakan risiko dan peluang dalam pelaksanaan. Pelaksanaan risiko dan peluang di PTJ seperti yang kita dah buat dalam dashboard pengurusan risiko daripada PSR tu. So tu adalah satu bukti. Okey, so apabila kita buat ataupun menyatakan risiko dan peluang ni, kita kena nilai. Okey, so biasanya dia akan tanyalah berapa tahun sekali you all nilai risiko dan peluang di PTJ. Okay, so terserahlah dekat JK kualiti di PTJ. Sekarang ni fokus di PTJ ya. Berapa kali you all nilai risiko dan peluang. Okay, contoh baru ni ada berapa risiko dan peluang, dah nilai ke belum tahun ni. Sekarang ni dah masuk kuarter 2. Okay, so check balik risiko dan peluang tu. Sebab kita tak akan diaudit pula. So kat situlah dia akan tengoklah bukti, takkanlah statik je risiko yang you all dah buat tahun lepas tu. Okay, so bukti dia akan tengok dashboard. Dekat 6.1 dia akan tengok dashboard. Risiko ada berapa, peluang ada berapa lah. Okey, untuk klausa 6.2, objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya. Okey, maksud dia kat sini, objektif kualiti yang boleh diukur dalam memenuhi keperluan produk dan perkhidmatan perlu diwujudkan di fungsi, tahap dan proses berkaitan. Okey, dalam merancang objektif kualiti, organisasi hendaklah menentukan apa yang perlu dilakukan, keperluan sumber, siapa yang bertanggungjawab, bila ia perlu disiapkan dan bagaimana hasil akan dinilai. Okey, 6.2 ni sangat penting untuk kita, bukti dia sangat penting sebab contohlah, contoh di PTJ tu ada 20 objektif kualiti. So macam mana you all dapatkan data-data tu, method apa yang you all guna. Okay, method apa yang you all guna untuk dapatkan kepuasan pelanggan, contoh 80%. So berapa section yang terlibat. So kita kena buat lampiran khas. Kalau macam saya buat lampiran analisa objektif kualiti ataupun laporan indeks prestasi. Okay, so kat situ kita boleh tengok siapa PIC dia, berapa kali setahun dia collect data untuk objektif kualiti. Okay, biasanya kita buat by quarter lah, kita 1 hingga kuarter 4. Okay, so kat situ kita boleh tengoklah macam mana pergerakan objektif kualiti kita tu. So bukti tu biasa objektif kualiti memang dia tengok bukti lah, sebab takkanlah tiba-tiba keluar 80%. So macam mana dapatan tu, gabungan beberapa section. So dia boleh charge, kalau tak adalah boleh charge 6.2 tidak lengkap. Jadi kualiti tidak dinyatakan proses dalam proses untuk pencapaian objektif kualiti. Okay.
6.3 merancang perubahan. Itu organisasi yang menentukan keperluan untuk mengubah SPK, ia perlu dijalankan secara terancang dan sistematik. Okey, biasanya 6.3 ni kita buat meeting ataupun ialah sebarang perubahan yang berlaku di organisasi, contoh perubahan carta organisasi, pertukaran section ataupun pengguguran pengguguran objektif kualiti. So kat sinilah dekat 6.3 lah. And then satu lagi, sekiranya kita diminta oleh pihak SIRIM untuk ubah standard, so dekat 6.3 juga dia tengok. Okay, so untuk perubahan, contohlah perubahan besarnya perubahan standard. Biasanya SIRIM ni dia 5 tahun sekali dia tukar standard. So sekarang ni saya sendiri pun tak dapat lagi input daripada SIRIM untuk ubah. Sebab sekarang SIRIM 1 2015, so biasanya dia akan 5 tahun tu dia akan berubah. So sekarang ni sepatutnya dah 5 tahun dah lebih dah. Okay, so perubahan tu kita kena nyatakan. Mungkin kita dapatkan memo daripada SIRIM. Macam itulah. Okay, klausa 7. Okay, klausa 7 sokongan. Ni merupakan klausa yang sangat digemari oleh auditor. Tak kira lah auditor dalaman, auditor luar. Di mana banyak klausa-klausa yang terlibat. Okay, yang pertama ialah klausa 7.11 iaitu sumber. Okay, sumber ni biasanya sumber yang disediakan di PTJ lah. Kebanyakannya lah contoh staffing, budgeting, secara fizikal lah kebanyakannya. So kat sini dia tanyalah biasa dia tanya bos ni biasanya lah. And then N41 pun dia tanya soalan-soalan berkaitan dengan sumber ni lah, pentadbiran lah. Okay. So bukti-bukti dia kita boleh tunjukkan, okay ni staff kita ada berapa, kontrak ada berapa. Yang ni soalan untuk sumber lah biasanya, dan sediakan lampiran bajet tu sekali lah. Okay, yang 7.12 pula bukti modal insan. Okay, iaitu organisasi hendaklah menyediakan keperluan personel bagi menjalankan operasi dan kawalan terhadap SPK secara efektif dalam memastikan kualiti produk, perkhidmatan yang konsisten untuk memenuhi keperluan pelanggan, perundangan dan peraturan. Okey, biasa modal insan ni berkaitan dengan latihan, kekompitenan tu. Okey, so berapa kali latihan PTJ buat untuk staff tahu berkenaan dengan SPK, tak semestinya ISO saja. Okey, aktiviti SIMIOS, 5S, mana-mana aktiviti lah. Kalau akademik mungkin ada aktiviti-aktiviti yang kata menyokong sistem SPK dia. Yang ni dia tengok berapa kali latihan. Okay, siapa yang terlibat. Macam itulah. Okay, sekarang kalau contoh pandemik ni, kita banyak tak boleh buat fizikal kan. So kita nyatakan bukti, kita buat latihan melalui training secara online, guna Microsoft apa. Sebab kita banyak kan, Zoom ada, Team ada, Webex semua ada. So kat sinilah bukti-bukti tu. Orang kata yang ni biasa pihak pentadbiran sediakan satu template khas untuk latihan yang diadakan dan maknanya yang staff tu sendiri masuk. Yang ni kena sediakan, dibuktikan lah, tunjuk semasa audit. Okay, klausa 7.13, okay, bukti berkenaan dengan prasarana. Okay, prasarana ni infrastruktur yang diperlukan bagi menjalankan operasi ataupun proses dan pencapaian kebutuhan produk, perkhidmatan hendaklah ditentukan, disediakan dan diselenggara. Ini termasuk bangunan, utiliti, peralatan, pengangkutan, maklumat dan teknologi komunikasi. Okay, yang ni biasanya fokus kepada prasarana lah. Okay, contoh kan skop yang dalam ISO UMK berkenaan, okay, fokus dekat infra lah, 3PI contohnya. So macam mana you all sediakan bangunan, apapun college ke, kepada ni lah fasiliti yang baik lah kepada pelajar ke, macam mana. So dia tengok lah you all punya services yang baik kepada stakeholder dalaman kita ni. Okey, untuk klausa 7.14 persekitaran untuk operasi proses. Okey, persekitaran yang bersesuaian adalah ditentukan
disediakan dan diselenggara untuk memastikan proses operasi dapat dijalankan dan mencapai kepatuhan perkhidmatan. Okey. So yang persekitaran ni lebih kepada penempatan, contohlah kalau macam mana banyak contoh library, okey, buku tu simpan dekat mana. Okey. So kalau tempat-tempat PTJ lain kena tengoklah kata produk atau perkhidmatan yang diorang sediakan tu di secara pengoperasian dia tu macam mana. Okey, contohlah tempat simpanan mesin fotostat. Okey, contoh suhu ke kena jaga dan beberapa kali selenggara mesin-mesin tersebut. Okey. So, seterusnya ialah klausa 7.15 sumber pemantauan dan pengukuran. Okey, sumber diperlukan bagi memastikan keputusan yang terhasil daripada pemantauan dan pengukuran adalah sah dan boleh dipercayai sebagai bukti pematuhan produk hendaklah ditentukan, disediakan dan diselenggara. Okey, yang ni biasa dia tengok ada kita buat pemantauan berkala. Contohnya dari segi mesin fotostat tadi lah. Betul ke tak kita buat check kalau lah dia rosak semua tu dan kita buat tak buku log. Yang ni biasanya dekat 7.15. Contoh mesin tu rosak, tak ada feedback, tak ada orang kata kita tak ambil action pun untuk baiki. Kalau tak ada tu mungkin dia boleh charge NCR. Kalau ada boleh bagi OFI. Kena tengok yang ni. Biasa duduk di 7.15 ni dia tengok bukti by buku log lah. Kalau benda tu dalam sistem dia tengoklah kita key in ke tak kerosakan tu dalam sistem. Okay. Okey, klausa 7.16 seterusnya ialah pengetahuan organisasi. Okey, organisasi hendaklah menentukan dan menyelenggara pengetahuan yang berkaitan termasuk pengetahuan baru, penyediaan pengetahuan agar boleh dirujuk termasuk pengetahuan dari orang yang kompeten hendaklah ditentukan kaedah penyediaannya atau perkongsian mengikut pertimbangan yang bersesuaian bagi memastikan pencapaian kepatuhan produk dan perkhidmatan. Okey, yang ni biasanya proses owner yang terlibat dalam aktiviti dia lah. So siapa yang kita boleh rujuk, siapa yang boleh share berkenaan dengan dia punya aktiviti. So dekat 7.16. Okay, 7.2 ni sama dengan tadi yang dekat sumber dekat modal insan ni. Dia boleh charge atas 7.2 juga. Okay, iaitu mana-mana personal yang melaksanakan kerja secara langsung atau secara tidak langsung yang boleh berkesan kepada prestasi dan kebekanan SPK adalah kompeten berdasarkan pendidikan, latihan atau pengalaman yang bersesuaian. Okey, untuk para auditor yang dilantik di PTJ, 7.2 dengan 7.12 ni adalah klausa yang sama. Kita boleh charge NCR ke OFI dari segi kekompetenan staff. Kalau macam kita nak bagi 7.2, katalah tak ada bukti di 7.2, kita boleh tengok balik di 7.12. Okey. 7.3 kesedaran. Okey, orang yang melakukan kerja di bawah kawalan sesebuah organisasi perlu mempunyai kesedaran mengenai dasar kualiti, objektif kualiti yang berkaitan, kepentingan peranan mereka dengan aktiviti yang dijalankan dalam SPK. Yang ni juga dibuktikan, kita boleh buktikan melalui poster dasar objektif kualiti, objektif kualiti. Yang ni sama macam saya cakap tadi lah, yang section ataupun klausa 5.1 tu, so dia sama klausa ni, kita boleh ambil bukti dasar kualiti, objektif kualiti. Okey, masa audit lah. Okey. 7.4 komunikasi. Okey. Yang ni bukti organisasi hendaklah menentukan dan mewujudkan komunikasi dalaman dan luaran yang berkaitan dengan SPK. Okay, sama juga melalui sharing ke morning prayer berkenaan SPK, ada ke tak kita buat, ada tak email penyampaian macam kita nak. Okey, objektif kualiti dah update ke belum? Ada tak kita minta email, kita emailkan dekat ni lah. So, dekat sini ni peranan biasanya peranan penyelaras ataupun SU ISO di PTJ lah. Okay, so dia tengok ada tak you email. Buktinya melalui email lah komunikasi berkenaan dengan SPK ni.
Okey, masuk kepada 7.5 iaitu maklumat yang didokumentasikan. Okey, apa yang kita buat sekarang ni secara fizikal ataupun Google Drive. So sekarang ni kita dokumentasikan dokumen SPK. Okey. So tafsiran dia berkenaan dengan 7.5.1 ni, organisasi hendaklah mewujudkan dan menyelenggara maklumat yang diperlukan oleh standard bagi memastikan keberkesanan SPK. So kat sini ni yang ni kita boleh rujuk bukti kita dekat file 3A, 3B dan 3C, kat mana kita letak template procedure, kat mana kita letak borang-borang. So boleh tengok, boleh dibuktikan dekat situlah kalau 7.5, 7.51. Okay, 7.52 pula mewujudkan dan mengemas kini. Okay, pengenalan, penerangan, format, media semakan dan kelulusan mestilah ditentukan apa mewujud dan mengemas kini maklumat berdokumen. Yang ni contoh yang you all buat cover bawah ni lah macam prosedur semua tu kan. So format macam mana, semakan daripada sabar, kelulusan daripada top. Yang tu saya rasa kita dah sediakan lah. So maknanya dia tengok lah template prosedur, cover prosedur. So tu bukti yang you all boleh tunjuk kalau dia tanya berkenaan ni. So katalah kita tak ada dan kita tak siap macam mana, dia boleh nyatakan lah 7.5 tidak lengkap, iaitu contohlah kelulusan tidak valid ke semua tu. So sebab tu saya pesan dekat mana-mana setiap kelulusan dekat cover tu memang kena buat secara keseluruhan lah. Contohlah untuk kelulusan ni mintalah 1 hari dengan bos, 2 hari untuk sesi sign, untuk validation lah benda ni. Kalau dia salah tengok, biasanya dia boleh charge, contohlah 3 section ni tak sign. Dia boleh bagi NCR atas 3 kesalahan klausa yang sama. Dia boleh bagi NCR. Okay. 7.53 ialah bukti kawalan maklumat didokumentasikan. Okey, maklumat berdokumen dan data termasuk dari luar mesti disimpan dengan versi terkini, mudah didapati dan integritinya dilindungi. Kawalan diperlukan untuk edaran, capaian, carian semula, simpanan, pemeliharaan, penggubahan tempoh simpanan dan pelupusan. Okey, untuk 7.53 ni ada dalam file 3B ke 3C kalau tak silap saya, yang you all nyatakan tempoh simpanan, berapa lama nak lupus semua tu. So yang ni kita tak ada masalah lah kan, sebab kita dah buktikan melalui Google Drive, tapi kena print out lah. Kalau macam audit physical pun ni print out balik lah. Okay. Okay, seterusnya ialah di klausa 8. Okay, klausa 8 ni pengoperasian, perancangan dan kawalan operasi. Okay, organisasi dikehendaki untuk merancang, melaksana dan mengawal proses termasuk khidmat luar yang diperlukan bagi memenuhi keperluan penyediaan produk dan perkhidmatan serta melaksanakan tindakan yang ditentukan bagi menangani risiko dan peluang. Okay, yang ni dekat 8.1 ni ada satu lampiran macam mana kita relatekan prosedur kerja kita dengan produk ataupun services yang kita sediakan tu. Okey, biasanya bukti dia macam mana contohlah kita bagi macam mana nak tunjuk contoh dia. Okey, kita sediakan contohlah satu mesin, lepas tu ada ketak statement yang menyatakan kita ni dah serah kepada dia, serah kepada pelanggan. Satu official surat bukti penyerahan mesin tersebut kepada stakeholder. Okey, sebabnya bila dia kata gini, yang ditentukan bagi menangani risiko dan peluang. Katalah mesin yang kita lepaskan kepada stakeholder tu rosak. So mungkin maknanya tanggungjawab kita baliklah sebab kita bagi mesin yang tidak elok kan. So at the center kita boleh menangani risiko daripada risiko dan peluang, contohnya komplain daripada stakeholder. So kita kena planning apa kita buat. Dengan kita lepaskan produk tu kena ada satu statement ataupun pengesahan yang betul lah. Okay. 8.2 pula berkeperluan untuk
produk dan perkhidmatan. Okay, yang ni boleh lebih kurang dengan 8.21 iaitu komunikasi dengan pelanggan. Macam mana kita dealing produk kita ataupun perkhidmatan kita ni dengan pelanggan. Okay, komunikasi pelanggan termasuk membekalkan maklumat mengenai produk. Macam tadilah 8.1 tadi. Okay, termasuk membekalkan maklumat mengenai produk, perkhidmatan, mengendalikan pertanyaan, kontrak dia, tempahan, pindaan, maklum balas, pelanggan tahan masuk aduan, pengendalian atau kawalan harta milik pelanggan dan mewujudkan tindakan luar jangka apabila perlu. Yang ni macam saya cakap lah, kalau kita bagi mesin ke apa untuk perkhidmatan, ada kontrak ke, okay, ada black and white. Secara kesimpulannya kena ada tu, kena dibuktikan. Katalah pasal auditor ni dia akan ada tak kontrak you dengan siapa-siapa. So dia akan tengok kontrak tu. Tu buktilah yang you all kena sediakan dalam 8.21. Okey, 8.22 menentukan keperluan untuk produk dan perkhidmatan pun sama juga dengan 8.21. Okay, biasanya dekat section 8 ataupun klausa 8 ni memang dia akan tengok bukti-bukti kita berkomunikasi dengan pelanggan, stakeholder berkenaan dengan produk dan perkhidmatan yang kita sediakan tu. Okay, kalau student, course outline dia ada ke tak? Okay, contoh dalam PMP kan kita dealing dengan student. Okay, so sebelum student masuk ada tak kita sediakan course outline dia, jadual dia orang macam mana. So yang tu bukti-bukti lah. Okay, 8.23 ialah kajian semula keperluan untuk produk dan perkhidmatan tafsiran. Okay. Sebelum bersetuju menerima komitmen untuk membekalkan, organisasi perlu mengkaji semula semua keperluan termasuk keperluan pelanggan. Okay. Yang ni sama juga. Ada orang kata signage, sign letter semasa kita hantar bahan tersebut. Okay, aktiviti selepas penghantaran juga ada benda tu. Ada orang kata ada black and white dokumen. Okay. Okay, keperluan yang tidak nyatakan oleh pelanggan tetapi perlu. Keperluan perundangan dan peraturan, perubahan kontrak asal. Yang ni kita kena sediakan lah kalau kita terlibat dengan stakeholder luar biasanya lah. Okay, klausa 8.24 perubahan keperluan untuk produk dan perkhidmatan. Okey, iaitu organisasi perlu memastikan maklumat berdokumen yang berkenaan dipinda dan personal yang terlibat sedar akan perubahan berkaitan. Okey, contoh bila ada feedback daripada pelanggan mengenai kita punya produk tidak bagus ke semua tu, ada bukti tu. Okey, dia kata tak boleh guna, rosak. So bukti tu ada, berkata ada juga. Biasanya kita buat buku log pun boleh jugalah dekat sini. Okay. Okay, seterusnya ialah 8.3 reka bentuk dan pembangunan produk dan perkhidmatan. Okay. Tafsiran dia, okay, untuk memastikan penyediaan produk dan perkhidmatan memenuhi keperluan pelanggan, organisasi perlulah mewujud, melaksana dan menyelenggara proses reka bentuk dan pembangunan yang bersesuaian. Okay, yang ni kita tengok, kita rujuk balik, okay, ya dah tengok model bisnes utama ISO kan. So contohlah infra ataupun bendahari, library. So macam mana you all kata pergerakan relation antara ketiga-tiga PTJ ni lah bergerak. Contohnya infra, and then kan college. Okay, kalau college rosak pintu ke apa semua, macam mana dia dealing dengan infra. Okay, so ni bukti dia kat sini. Buktinya macam perjalanan ni lah, perjalanan antara dua PTJ ni. Okay, yang ni infra sediakan bangunan. College sediakan bangunan untuk pelajar. Okay, so kiranya rosak, rujuk infra. Okay, so bukti pergerakan contoh baiki ke apa semua tu boleh dibuktikan dalam maknanya bukti tu boleh diadakan di 8.31 ni.
Okay, auditor boleh ambil klausan ni dan bukti yang pergerakan antara infra dengan college, bangunan college tu dekat sini lah. Okay. Ini pun lebih kurang juga 8.32 perancangan reka bentuk dan pembangunan. Okey, apabila menentukan peringkat dan kawalan reka bentuk dan pembangunan, pertimbangan hendaklah diberikan kepada keadaan, kerumitan, tempoh aktiviti reka bentuk, semakan, penentusahan, pengesahan, tanggungjawab dan bidang kuasa, interaksi, penlibatan pelanggan, pengguna dan maklumat dokumen yang diperlukan. Okey, so 8.31 bergerak ke 8.32. Macam saya cakap tadi lah, daripada infra pergi ke college. So ada tempoh masa ke tak nak buat KP2 ke bilik air ke. So tempoh masa contoh report daripada e-com tu kan. Tu juga satu bukti perancangan reka bentuk dan pembangunan. Okay, yang kita report dalam e-com tu kita boleh tarik lah sebagai bukti yang boleh kita tunjukkan kalau kita di-charge dalam 8.32. Contohlah 8.3 ni dia kata OFI. Okay, ada report tetapi tarikh macam report hari ni, tarikh baki tu tak ada. So ada permohonan untuk baiki tapi dah siap tu tidak dinyatakan. So dia boleh bagi OFI tapi kita boleh buktikan melalui report dalam bukti dalam 8.32 ni dibuktikan dalam kita boleh tunjuk e-com tersebut lah. Okey, 8.3 pun sama. Okey, input reka bentuk dan pembangunan. Okey, proses penentuan keperluan reka bentuk dan pembangunan pelanggan dan pihak berkepentingan perlu diwujudkan. Ini termasuk keperluan fungsi dan prestasi, keperluan perundangan dan peraturan yang dipakai, standard dan keamalan, keperluan sumber dalaman dan luaran, potensi dan kegagalan, tak kawalan yang jangka dan maklumat yang diperolehi daripada reka bentuk terdahulu. Input adalah mencukupi, lengkap dan jelas. Okey, yang ini contohlah kalau macam nak buat sesuatu aktiviti itu kita guna contohlah ada tak kita guna akta-akta luar ataupun adakah kita kena baik tu kita kena tunggu black and white daripada KPT ke semua tu. Okey, ni dalam 8.33. Biasanya tengok perkeliling lah kan. Siapa-siapa yang terlibat dalam input reka bentuk ni tengok perkeliling yang sah lah. Okey, dekat 8.34 pula adalah bukti berkenaan dengan macam tadilah 8.34 boleh bukti-bukti yang saya tunjuk contoh dalam e-com tu. Tu bukti bagi kawalan reka bentuk dan pembangunan. Macam mana you all buat saya makan, buat aktiviti saya makan, workshop baiki. Okay, contoh kalau course outline, course outline pula tak complete ke ikut dia punya perkeliling apa dah warna tak ingat tu. So kat situlah kena tengok. Okay, bukti tu ni lah kat dekat 8.34. Okay. Untuk 8.35 output reka bentuk dan pembangunan. Okey, output hendaklah dalam bentuk yang sesuai bagi proses pengesahan input dan hendaklah diluluskan sebelum diserahkan. Penerangan yang jelas tentang produk, mengandungi maklumat terperinci pengeluaran. Okey, yang ni contohlah, ni biasa contoh kalau 8.35 ni kalau di library buku lah. Okey, so tak sure lah mana PTJ lagi yang boleh keluarkan produk ke apa semua tu. Okay, kalau contoh di library buku, sebelum kita serah buku dekat penulis, sebab penulis biasa minta buat buku kan. Okay, sebelum kita serah tu kita minta dia semak dulu dia punya layout, dia punya design tu sesuai ke dah setuju ke belum. So dekat sini, dekat output reka bentuk dan pembangunan. Dekat klausan ni lah, kalau tak lengkap FI contohlah biasa tim penerbit kami ni dia macam sebelum dia bawa keluar buku tu untuk reprint tu ada pengesahan, ada rekod pengesahan sebelum di print tu. Tu bukti dalam 8.35 output reka bentuk dan pembangunan. Okey. Okey, mengundi kriteria yang jelas bagi yang ni memang dalam inilah sebelum kita lepaskan produk lah, mentarifkan ciri-ciri penting produk dan perkhidmatan dengan jelas bagi penggunaan selamat dan betul. Okey.
Klausa seterusnya ialah 8 ni memang banyak dan ni lah sikit. Okey, klausa 8.36 ni perubahan reka bentuk dan pembangunan. Okey, maksud dia perubahan yang dibuat semasa atau selepas reka bentuk dan pembangunan produk dan perkhidmatan hendaklah dikenal pasti, disemak dan dikawal setakat yang perlu bagi memastikan bahawa tidak ada kesan buruk terhadap kebutuhan keperluan. Okey, so macam tadilah macam saya maklum apa yang kita ubah, okey, apa yang kita nak baiki semua tu. So kat mana kita dapatkan kelulusan, keputusan daripada untuk kita baiki. So bukti tu contohnya melalui borang pun boleh dekat ni dekat 8.3 ni. Bukti melalui borang perubahan apa semua tu dekat 8.3 pun kita boleh tunjuk jugalah. Okey. Okey, 8.4. Okey, kelas seterusnya ialah 8.4. Kawalan terhadap proses, produk dan perkhidmatan sediaan luar. Sediaan luar ni kita kita sediakan produk untuk stakeholder. Okey. Organisasi perlu menentukan kawalan yang diperlukan untuk memastikan proses, produk dan perkhidmatan dari sumber luar mematuhi keperluan. Okey, contohnya organisasi hendaklah menetapkan dan melaksanakan kriteria untuk penilaian, pemilihan, pemantauan prestasi, penilaian sumber luar berdasarkan kesan keupayaan mereka untuk membuat proses, produk atau perkhidmatan selaras dengan kehendak yang dinyatakan. Okey, biasanya dekat 8.41 ni kita boleh buktikan melalui macam dia cakap tadi kan, kriteria untuk penilaian. Okey, biasanya kita buat meeting. Minute meeting tu orang kata punca kuasa sebelum kita buat kita menjalankan proses produk kepada pihak luar tu. Minute meeting tu pun boleh dibuktikan macam mana kita mengawal proses kita tu. Okey. Okey, dekat 8.42 pula jenis dan takat kawalan. Okey. Pendekatan riba asaskan risiko diperlukan untuk menentukan jenis dan takat kawalan yang bersesuaian terhadap sumber luar bagi penyediaan proses, produk dan perkhidmatan. Okey. 8.4.2 ni kita boleh rujuk di dashboard risiko. Sebelum kita sediakan perkhidmatan tu mungkin kita ada fikir risk yang yang tertentu. So kat sini kata bukti tu kita boleh cross ke 7 di dashboard pengurusan risiko lah. Okey, 8.42 kita boleh pergi tengok dekat kontak organisasi, boleh dibuktikan melalui kontak organisasi kan risiko dan peluang. 6.12, 6.21 semua tu kena tengoklah. Bukti dia lebih kurang sama. Okey. Banyaknya 8.43 ni. Okey. Yang ni maklumat untuk penyedia luar. Okey. Maklumat yang mencukupi mengenai keperluan mestilah ada sebelum berkolaborasi dengan sumber luar. Ini termasuk proses-proses, produk dan perkhidmatan yang perlu disediakan. Ada bukti dan kelulusan, ada kompetensi, ada interaksi, kawalan dan pemantauan prestasi sumber luar. Okey, yang ni orang kata yang tadi juga sebelum kita lepaskan produk atau perkhidmatan kita tu kepada pelanggan tu kena ada ni lah orang kata satu official ni jugalah buku log ke borang. Ni banyak berkenaan dengan bukti-bukti borang lah dekat 8.43 ni. Okey, sebab kita biasa kita bekerjasama dengan stakeholder luar kan. So yang ni lah. Okey. 8.5 penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan. Okey. So di klausul 8.51 kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan iaitu okey, contohnya biasa kat sini saya tak pastilah, rasa macam bendahari ke kan, biasanya ada kan you all buat satu meeting spec ke macam mana kan. So kat sininya contohnya kalau macam kita pun ada juga meeting spec. So minute meeting tu boleh dibuktikan dalam ni. Bukti dalam 8.51 ni. Okey. Okey, seterusnya okey, 8.52
Okey. 8.52 pengenalan pastian dan kebolehkesanan, iaitu output dia kena pasti dengan cara yang bersesuaian bagi memastikan produk dan perkhidmatan. Sebagai contoh, okey, tag, pelekat beserta nombor bahagian produk, kod jalur, nombor rujukan. Okey, yang ni macam mana kita nak buktikan kita proses kerja kita tu ada bukti macam mana nak cakap. Saya bagi contoh buku juga. Contoh kita orang punya buku library kan ada call number, ada tag call number tu kan. Okay, so kita dan kita orang itu juga ada tag dekat dalam buku tu. So biasa auditor akan buka lah buku tu ada betul ke tak ada tag. Contoh kalau nak keluar ke nak curi ke bunyi dekat machine. So dia nak tahu apa perkhidmatan yang kita buat tu ada mark pengenalpastian perkhidmatan tu. Contoh juga ada letterhead PTJ. Okay, PTJ mana yang ni buat surat gini kan. So kita boleh tengok BPO contohlah macam tu. So ni kita boleh buktikan dalam klausa ni 8.52. Okay, kalau dia kata macam mana you all pastikan buku tu tak bawa keluar contoh dia. Okay, boleh kita ada kod kita letakkan dekat tengah-tengah buku. Macam tu lah. Okey, 8.53 bukti bagi harta kepunyaan pelanggan dan penyediaan luar. Okey, organisasi hendaklah menjaga harta milik pelanggan atau sumber luar semasa di bawah kawalan atau digunakan oleh organisasi, termasuk komponen, bahan, peralatan, premis, harta intelek dan data peribadi. Okey, 8.3 ni jelas di kalangan kita di pejabat biasanya QPA. Okey, so setiap boleh dibuktikan melalui borang QPA tu. Contohlah saya cakap ni, dia nak bukti you all ada PC duduk mana, ada bawah PC ada phone. So boleh dibuktikan melalui lampiran QPA tu. Okey, so tu bukti bagi harta kepunyaan pelanggan dan penyedia luar. Okey, organisasi hendaklah mengenalpasti, mengesah, melindungi dan menjaga harta pelanggan atau sumber luar. Jika hilang, rosak atau disalahguna, laporan hendaklah dibuat kepada pelanggan atau sumber luar. Okey, ni biasanya banyak berkenaan dengan aset lah yang ni. Kalau hilang macam mana? Ada tak aktiviti ataupun laporan menyatakan bahan kita tu hilang? Okay, kalau rosak, you buat macam mana? Ada ke tak aktiviti penyelenggaraan? Okay, boleh tak tengok jadual penyelenggaraan tersebut? Okay, jadual penyelenggaraan itu adalah bukti yang menyatakan kita menjaga harta pelanggan. Okay, 8.53 tu. Okay, kalau maknanya bukti itulah. Okay, so sama juga dengan 8.54, organisasi hendaklah mengekalkan output semasa pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan setakat yang perlu bagi memastikan pematuhan terhadap keperluan. Pengekalan boleh termasuk pengepastian, pengendalian, kawalan pencemaran, pembungkusan penyimpanan, penghantaran atau pengangkutan dan perlindungan. Okey, 8.54 ni mungkin fokus juga kepada documentation. Okay, contoh kita ada arkib di library, macam mana kita simpan dokumen tersebut, ada tak sediakan bilik khas, macam mana jaga biasanya suhu bilik tersebut, tu macam mana kita buktikan dalam klausa 8.54. Macam mana you all buktikan jaganya dokumen atau file-file yang telah dihantar oleh PTJ. So dia tengoklah, mungkin dia pergi visit dekat bilik tersebut. Tu bukti tu kita pergilah bawa auditor dekat bilik tersebut lah. Okay. 8.55. Okay, klausa 8 ni memang banyak tapi jarang dititik beratkan oleh auditor. Okay, mungkin lepas ni pasukan fokuskan auditor dalam boleh ni lah tengok. Okay, klausa 8.55 aktiviti selepas hantar serah. Okay, yang ni keperluan aktiviti selepas penghantaran hendaklah memenuhi syarat yang berkaitan. Ianya termasuk peruntukan waranti, obligasi kontrak seperti perkhidmatan penyelenggaraan dan pelebusan. Okay, yang ni biasanya kita buktikan melalui kontrak-kontrak selepas kita serah
Biasanya contohlah perkhidmatan penyelenggaraan semua tu kan. So ada bukti kan. Contoh tarikh ni kita macam tadilah juga e-com tu. Yang tu pun kita boleh buktikan. Okay, kalau tak saya tengok e-com pun dalam buku log pun boleh juga. Okay. Okay, pelepasan produk. Okay, iaitu aktiviti pengesahan bagi memastikan keperluan produk dan perkhidmatan dipatuhi. Hendaklah dijalankan mengikut perancangan di peringkat bersesuaian sebelum produk dan perkhidmatan dihantar kepada pelanggan. Okay, boleh ke sini balik 8.55. Kalau nak charge tak sale 8 point ni boleh pergi pada 8.55. Okay. Bila macam nak menentukan klausa dalam laporan audit tu, auditor boleh, orang kata boleh tentukan klausa-klausa hak kena tu betul-betul atas standard, betul-betul atas klausa. Kalau bukti tu ada dalam 8.5 nyatakan, okey boleh bagi 8.55. Okey, katalah dalam point 8.6 tu dia nyatakan kan, contohnya aktiviti pengesahan bagi memastikan produk ni ada, contohnya ada sign, boleh juga bagi 8 point ni. Lepas tu bincang balik lah dengan ketua auditor. Biasa ketua auditor lah akan tetapkan 8.5 ke 8.6, 8.55 ataupun 8.6. Okey, biasanya bukti-bukti klausa ni tim audit dalam kena duduk sekali dengan auditor, ketua auditor. Sebab dia tak boleh lah ketua auditor sahaja yang menentukan klausa mana. Sebab auditor pun tahu apa yang diaudit. Okay. Kena bersekali lah auditor dengan ketua audit. Okay. Seterusnya ialah 8.7 kawalan output tak akur. Okay. Kawalan output tak akur ni biasanya NCR lah. Okay, yang kita betul-betul boleh bagi, contohlah dia tak laksanakan apa pun, tidak dapat dibuktikan. Okay, contoh kawalan output tak akur ni ada borang tapi tidak diisi. Mana-mana aktiviti lah. So kat situlah. Okay, contohnya ketakpatuhan apa hendaklah diuruskan dengan sewajarnya dengan mengikut cara berikut. Pembetulan pengasingan memaklumkan kepada pelanggan atau mendapatkan kebenaran untuk penerimaan. Okay, contohnya dalam ni dia nyatakan input-input ketakpatuhan ni ada dalam borang tersebut. Okay, maknanya pelanggan diserahkan kepada pelanggan tapi dia tak isi borang tu. Okay, so kita boleh bagi 8.7 ni. Kawalan output tak akur tidak dinyatakan. So boleh, ni boleh buat AFI lah. Okay, seterusnya, okay, klausa 9. Okay, klausa 9 fokus kepada penilaian prestasi. Okay, 9.1 dia ada 3 kata clause yang berkaitan. 9.1 pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian. Okay, 9.11 okay, dia tengok taswiran dia. Untuk memastikan produk atau perkhidmatan selaras dengan keperluan, pemantauan, pengukuran, analisis dan proses penilaian perlu dirancang dan dilaksanakan. Prestasi dan kebekaran sistem pengurusan kualiti hendaklah dinilai dan bukti berkomitmen yang berkaitan hendaklah dikekalkan. Okey, bagi penambahbaikan organisasi perlu mempunyai maklumat terkini prestasinya. Okey. Ingat, okey, yang 9.11 ni kita kena buat lampiran khas macam mana kita ukur aktiviti SPK kita. Okey, biasanya yang ni kita tengok pemantauan. Biasanya fokus dekat pemantauan objektif kualiti. Macam mana ukur. Dia boleh pergi kepada klausa 5-6 tadi. Okay. Kalau kita boleh charge dua-dua lah. Okay. Kalau secara detailnya biasa duduk di duduk di klausa 9 lah. Okay. Yang ni kena buat lah satu template khas. Objektif kualiti dia apa. Method dia macam mana ukur, dan dapatan data, dan graf dia macam mana. Okay. So bukti dia di lampiran tersebut sahaja. Dekat sinilah. Okay, dekat 9.1. Okay. Kalau contoh kalau each of section kalau kita nak kenakan OFI ke apa-apa, kita tengoklah section tersebut. Okay, berapa objektif kualiti. So dia nilai ke dok.
Okey, kerana analisa dia berjalan. Okey, contoh Q1. Ni Q1 dah lepas. So Q2. Q1 dah ada ke tak data. So kena tengoklah. Yang ni auditor kena tengoklah. So, kalau dia buktikan okay, dia dah buat. So maknanya tak ada masalah bagi lampiran dia tersebut. Lampiran penilaian prestasi dia tersebut lah. Okey, klausa 9.12 ialah kepuasan pelanggan. Okey, Assalamualaikum. Ya. Saya nak tanya berkaitan dengan 9.1.1 tu berkaitan Siapa dengan ni? analisis. Saya Puan Mariah dari Okey. Okey, teruskan Kak I. Okey, untuk analisis bagi data yang kita perolehkan, dia kena kembangkan macam mana untuk mencapai klausa ni? Setakat mana dia perlu kembangkan? Kembangkan tu maksud dia? Maksudnya dari segi data tu kan, apa yang perlu ada dalam tu supaya benda tu mencapai klausa ni? Okey, maknanya kalau maksud Kak itu nak suruh nampak tu adalah satu penilaian kan? Atau, ya betul. Okey. Adakah dia kena buat setahun-setahun ke ataupun macam mana? Okey, yang tu kalau setahun-setahun kalau tempoh masa tu bergantung pada section. Okey, contoh kepuasan pelanggan lah kan. Okey, kepuasan pelanggan ni setahun sekali kita collect. Okey, so bila setahun sekali tu berapa section terlibat? Okey, berapa section terlibat tu, so macam-macam kami buat by quarter. Okey, by quarter tu bergerak, setiap contohnya 10 section yang terlibat dalam kepuasan pelanggan tu. Okey, dia dah collect ke Q1 sampai Q3 kepuasan pelanggan dia. Then untuk dilaporkan dalam MSP kajian semula pengurusan tu. Tak kira lah kita buat setahun sekali ataupun 2 kali setahun untuk MSP tu. Okey, dapat ke tak data kepuasan pelanggan 80% tu based on section 10 section tu. Jadi untuk 10 section tu kita ambil purata lah sama ada semua. Ya. Purata kita untuk 10 section tu capai ke tidak 80%? Ya, macam contoh lah section contohlah library. Library ada berapa section terlibat? 8 lah kata silap ni. Penerbitan, arkib kan. Okey. So each of section tu hak tu 85%, hak ni 90%. So ambil tambah-tambah semua tu bahagi dengan berapa section darat 100. Macam tu lah. Okey, kalau sebagai contoh untuk di pihak saya lah kan. Sekiranya aduan tu kita dapat aduan lah kan, data aduan lah biasanya kali ni. Jadi bila dalam setahun semasa tu kita dapat selesaikan, contohlah dalam 20 aduan kita terima, kita dapat selesaikan dalam 60%, maknanya 12 aduan lah, lebih kurang macam tu. Okey, untuk aduan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun semasa tu, kita kena masukkan untuk tahun seterusnya ataupun kita masukkan template dalam tahun 2020 juga? Yang tak dapat selesai? Kalau yang tak, kenapa nak carry untuk tahun depan? Sebab dia tidak siasatan tu masih berjalan. Okey, so kalau KPI untuk pengurusan aduan macam mana? Boleh tak carry ke tahun depan untuk tu? Kena tengok balik hak tu. Ataupun kok mana? Tidak dinyatakan lah, tapi kalau kami adalah aduan akan diselesaikan dalam tahun semasa lah, tapi dia ada percentage dia lah. Jadi maknanya di keseluruhannya memang tidak boleh mencapai lah 100% benda tu selesai. Okey, Kak I, kalau tak selesai dalam proses dalam lampiran penilaian prestasi tu, kalau macam kita macam contohlah kata berapa aduan keseluruhan? Contoh tadi. 20 kan. So 12 hanya selesai. Okey, contoh 12 hanya selesai. 6 lagi tu Kak I boleh justify kenapa tak selesai. Boleh macam tu. Sebenarnya tidak kata hak yang 12 lagi tu tidak boleh settle juga. Mungkin ada masalah ke apa-apa. Just justify sahaja. Boleh justify. Justify pun kita boleh ayat. Okey, yang ni kita akan selesaikan pada tahun hadapan. Boleh dinyatakan. Boleh dinyatakan begitulah. Boleh. Tapi biasanya auditor dia akan tengok trend tak?
Dia tengok, Trend. dia tengok trend. Tapi dia tengok trend pun macam kalau kita rasa macam tak boleh juga nak selesaikan, tak ada masalah lah setakat ni lah. Oh, Ah, okey. sebab Dia tak auditor pun tinggal tu. auditor pun tak boleh ada sikap tak boleh kena selesai juga. Tak boleh gitu. Oh. Kena faham juga auditor punya orang kata Yelah yelah kekangan auditor tu kekangan auditor kena je. faham. Setengah auditor ada dia jenis macam tak boleh. Tak boleh. Ada gitu. Tiba-tiba tak capai. Tak capai. Seolah-olah kita ni bagi Kita kesan capai kepada 50% je. Kenapa awak tak capai ni kan? Ni OSR ke, NCR ke? Ya, dia tak boleh agresif. Maknanya kita still buat analisa kawasan pelanggan. Dia tak boleh nak okay ni NCR ni sebab tak capai. Tak boleh lah gitu. Okay Kak A. Baik, terima kasih. Alright. Okay, thank you Kak I. Okay, seterusnya ialah kepuasan pelanggan 9.12. Ini macam tadilah macam kita kena siapa-siapa yang terlibat dengan data kepuasan pelanggan, tolonglah untuk kepuasan pelanggan ni ke mana-mana pun dapatkan data. Okay, katalah section contoh tadi 8 section, 10 section yang terlibat dalam kepuasan pelanggan. Ada satu section atau dua section ni dia memang tak aktif lah dia dealing dengan pelanggan, dan ada seumur teguran dengan pelanggan dan dia bagi kesan kepada ketidakcapaian. Contoh kita nak capai 80% tapi dua section ni tidak dapat banyak efek. Contoh kita dapat tahun tu 78%. So janganlah aim dia sebab dia pun ada masalah tertentu. So tak capai tu kenapa? Just justify sahajalah, nyatakanlah di section tersebut okay section ni tidak dapat gini sebab apa. Okay, tapi at the same time kita justify tapi apa cara untuk kita upgrade ataupun kita nak tambah lagi apa orang kata tindakan pembetulan kita untuk kita untuk ke arah pencapaian tu. Tak kira lah tahun depan ke gana-gana ke macam itulah. Okay, biasa contohlah macam pandemik lah. Pandemik kita punya target kelas fizikal kat mana-mana pun kena settle 100%. Tapi so dah tak boleh mari fizikal mungkin 80% je kita dapat. Tapi kita justify lah kenapa dan apa cara kita buat sistem, buat kelas secara online, secara berkala lah gitulah. Tapi kelas secara berkala tu juga biasanya dia akan minta bukti jadual berapa kali seminggu, berapa kelas dalam satu hari, semua tu. Okay, kita boleh cakap kita buat tapi berbukti. So bukti tu kena tunjuk lah sama ada dalam sistem ke dalam dalam fizikal punya dokumen ke. Okay, so yang ni 9.12. Okay, untuk pilihan prestasi ni Wani rasa Wani banyak juga share template-template untuk kita buat pilihan prestasi tu. Macam mana kita nak ukur, macam mana kita nak pantau, kita nak analisa dan penilaian. Okay, yang kat sini biasanya penyelaras ataupun SU je quality boleh buat analisa bergraf lah. Kita boleh nampak trend macam yang Puan Mariah ayat tadi kan. So trend kepuasan pelanggan kita bergerak daripada setahun ke setahun. Tengoklah balik. Okay, 9.13 analisis dan penilaian. Okay, organisasi perlu untuk mengumpul dan menganalisis data dan maklumat daripada aktiviti pemantauan dan pengukuran bagi menilai kesesuaian dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti yang dilaksanakan. Okay, sama. 9.13, 9.11 ni adalah satu klausa yang sama dapat dibuktikan dalam ni lah. Kalau auditor nak tengok ni boleh bagi benda yang sama sebab dia boleh charge gitulah. Ingat auditor kena faham lah 9.13, 9.12 ni. Okey, masuk kepada 9.2. Yang ni saya haraplah pasukan-pasukan auditor dalaman UMK tak kira lah dilantik di PTJ, di urus setia kualiti ke semua. Ni sekarang sebenarnya dah kena bergerak lah. Okay, bergerak macam mana jadual dah buat ke macam itulah. Okay, audit secara tafsiran lah Okay, audit dalaman dijalankan secara berkala untuk menyediakan maklumat mengenai sama ada SPK sistem pengurusan kualiti dilaksanakan secara berkesan dan diselenggara serta memenuhi
keperluan organisasi dan keperluan standard antarabangsa. Yang ni tengok buku standard balik lah. Okay, biasa memanglah 9.2 ni dia cakap macam serta mematuhi keperluan organisasi dan keperluan standard tu. Ni lah klausa-klausa yang kita tengok hari ni lah. Okay, so yang ni auditor dalaman. Aktiviti yang terlibat adalah merancang, mewujud, melaksana dan menyelenggara program audit berkesesuaian, menentukan kriteria dan skop audit, memilih auditor dan memastikan proses pengendalian audit mematuhi objektif dan tidak berat sebelah, keputusan dilaporkan dan pembetulan serta tindakan pembetulan diambil. Okey, yang ni peranan-peranan tim audit. Okay, ketua auditor boleh latih tim-tim audit untuk buat jadual, untuk buat perancangan. Okay, apa skop, apa skop yang untuk diaudit, apa kriteria yang untuk diaudit. Okay, sekarang ni kena bergerak lah. Biasanya kita boleh tengok contoh-contoh borang semak pasti. Bukan borang semak pasti ni macam borang ataupun template kita nak audit apa benda. Okay, contoh di PTJ tu ada beberapa section. Okay, ni saya bagi tahu pasukan audit dalaman internal bukan yang lantikan ni urus setia kualiti. Kita tahu dekat PTJ kita ada beberapa section. So kena tengoklah okay, section ni siapa audit, apa yang kita perlu audit, berapa prosedur dia kena audit. So kena jelas dalam jadual audit tu. Bukan senang juga nak tengok nak buat jadual audit ni. So kalau boleh sit together dengan ketua audit, tim-tim audit. Okay, kau dengarlah input masing-masing. Okay, kalau boleh di setiap PTJ tu jangan bagi siapa-siapa terlepas pun untuk diaudit. Jangan kata aku tak masuk skop. Tak boleh macam tu sebab kalau boleh kita nak semua aktiviti atau proses kerja di PTJ kita tu clear. Macam tidaklah kata shot sendiri macam itulah. Okay, so semua biar merasa audit. Kalau macam kita rasa dia tak tu, kita boleh buat penambahbaikan lah. Audit ni kita tidak mencari kesalahan orang. Okay, kita tak sewujudkan perbalahan dalam sesi audit. Okay, sebab kita nak baiki, nak buat pembetulan, okay, buat penambahbaikan terhadap prosedur ke, proses, data-data, semualah. Okay, kalau buat audit ni nanti boleh sambung lagi di sesi Encik Amirul, lagi banyaklah input berkenaan dengan cara-cara audit yang betul lah. Okay, klausa 9.3. Okay, ni sangatlah pentingnya. Okay, iaitu kajian semula pengurusan. Okay, kajian semula pengurusan ataupun orang kata familiar dengan mesyuarat semakan semula pengurusan, minit semula pengurusan. Yang ni biasanya auditor SIRIM dia memang familiar. Okay, ada tak minit MSP? Ada tak minit minit jawatan MJ KSP pun ada. Sebab dia orang memang terbiasa di mana-mana agensi lah, kerajaan ke swasta, dia nak benda ni. Dia nak ada input kajian semula pengurusan. Okey, tujuan kajian semula pengurusan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, keberkesanan SPK sejajar dengan hala tuju strategik organisasi. Okey, pengurusan atasan hendaklah merancang semakan SPK dengan mengambil kira status tindakan daripada mesyuarat terdahulu. Okey, mesyuarat terdahulu tu maksudnya yang tahun lepas lah. Biasa kalau macam kami MSP ni setahun sekali. Okay, dia biasanya berlaku sebulan ataupun 2 bulan sebelum audit betul, audit SIRIM datang lah. Sebab kita nak present kat dia yang telah final, aktiviti SPK kita lah. Okay, yang kedua ialah perubahan dalam isu-isu dalaman dan luaran, maklumat mengenai prestasi dan keberkesanan SPK, iaitu ni yang dia fokus. Okay, kawasan pelanggan, pencapaian objektif kualiti, prestasi proses, kepatuhan produk dan perkhidmatan, ketidakpatuhan dan tindakan pembetulan, keputusan pemantauan dan pengukuran, keputusan audit dan prestasi penyedia jua. Okey, minta tolong semua ingat auditor ataupun owner. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, 8, 9 ni memang kena sedia. Kata kalau saya wajibkan lah. Okey, kepuasan pelanggan. Pencapaian objektif kualiti duduk di section 6 ataupun di klausa 6 ataupun di lampiran indeks prestasi 9.1 sampai 12 tadi. Okey, prestasi proses pun termasuk dalam klausa 9.
Okay, kepatuhan produk, borang-borang, ketidakpatuhan dan tindakan pembetulan ni. Okay, yang ni adalah aktiviti yang berlaku selepas proses audit dalam tadi. Okay, kalau siapa tak patuh kena isi borang NCR. Kalau siapa-siapa orang kata ada penambahbaikan ataupun OFI, ada borang OFI yang kena jawab. Tindakan pembetulan, okay, sekiranya contoh tak capai apa-apa ke semua tu, okay, kena isi borang tindakan pembetulan. Okay, lepas tu kecukupan sumber. Yang ni dia akan tengok dari segi budgeting, kebekasanan tindakan untuk risiko dan peluang ni dashboard. Kita kena tunggu analisa dashboard tersebut. Okay, sesungguhnya adalah peluang untuk penambahbaikan. Okay, list down lah apa-apa aktiviti yang kita rasa kita boleh upgrade kita punya SPK. Okay, so output kajian semula pengurusan merangkumi peluang untuk penambahbaikan, okay, perubahan kepada sistem pengurusan kualiti dan keperluan sumber. Okay, yang ini memang ada dalam minutes. Agenda dia tu kata sangat clear lah. Dia ada agenda daripada minit terdahulu, lepas tu perubahan isu dalaman dan luaran, lepas tu dia terus kepada data analisa objektif kualiti, kemudian data keputusan audit. Yang ni rasa macam adalah dah share lah contoh-contoh minit MSP tu. Okay, kalau dekat PTJ boleh buat lah, saya rasa boleh buat lah dalam sebelum audit betul ataupun audit dalaman yang urus dia besar urus, mungkin kita boleh buat MSP sendiri. Contoh kita dah tahu contoh audit dalam nanti tak tahu bila. Contohlah bulan 6 ke. So bulan 5 tu collect data semua ni, buat MSP sendiri dalam PTJ tersebut lah. Okay. At least kita jelas, kita tak perlu tunggu induk yang buat MSP, kita buat dulu. So kita tahulah okay, data kita dah siap, urusan pelanggan kita dah ada. Mereka kata tak nak bagi miss lah aktiviti-aktiviti SPK yang penting tu dari segi macam aktiviti kualiti, capai kedok semua tu. Okay. Klausa 10, okay, last ni penambahbaikan. Okay, penambahbaikan ni biasanya organisasi perlu menentukan dan memilih peluang penambahbaikan dan melaksanakan tindakan yang perlu untuk memenuhi keperluan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ni biasanya kata secara keseluruhan lah, apa yang kita rasa macam tak dapat capai ataupun kita tak puas hati dengan organisasi kita dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan ni, kita ambil satu action lah based on risiko-risiko. Kita buatlah satu statement ke macam mana lah. Biasanya kalau kami lah kawasan pelanggan ni fokus juga sebab sebab kami dealing dengan student, dengan warga orang luar juga kan. So kita buatlah poster ke macam mana nak suruh sudah masuk library ke. Ni biasanya yang banyak terlibat dengan servis ni lah. Okay. Puan Syazwani, satu lagi. Saya nak minta maaf lah. Ya, okay, berkaitan dengan kepuasan pelanggan tu, bagi proses aduan integriti ni, kita tak boleh nak ke arah tu sebab kita buat siasatan ni bukan nak puaskan hati orang. Kita nak uphold justice. Jadi rasanya macam payah sikit. Payah. Payah. Tapi kuasa pelanggan masih nak jadi jadi kualiti. Yalah, sebab kita bukan nak puaskan hati. Ni seseorang kita nak uphold justice. Kalau kita itu bukan nak puas hatikan pengadu tersebut. Kan? Betul. Pengadu tu boleh berlaku juga daripada orang luar kan? Ya, semua orang boleh mengadu. So matlamat aduan tu sendiri untuk uphold justice lah untuk kita siasat kebenaran apa yang terjadi sebenarnya apa semualah kan. Okay, kalau dah settle macam mana dimaklumkan kepada pelanggan? Kita akan keluarkan lah, maknanya kita akan keluarkan satu pemakluman lah kepada yang terlibat lah. Yang terlibat kan? Okay. So tu maksud dia dalam 8 poin peluasan produk tadi?
Ya. Kan? So Betul, ada betul. tak feedback daripada dia Puan? Biasanya kalau pengadu ni dia akan buat aduan, lepas tu dia tak tanya dah lepas tu. Dia Okey. memberi aduan kepada kita untuk kita siasat. Itu saja. Lepas tu dia leave it to us dah lah untuk kita buat siasatan. Leave it to us kan, tapi kita berjaya selesaikan masalah tu. Biasanya kalau boleh lah, katalah ada penghargaan, teks penghargaan daripada WhatsApp semua tu kan. Kan? Contohlah kalau ada, okay, terima kasih pihak gini tu, itu adalah satu bukti yang Kak Pemariah boleh orang kata capture. Maknanya tu boleh tunjuk kepuasan pelanggan. Faham tak? Tak faham. Macam mana tu? Okey. Sebab Kak kata bila aduan tu diterima biasanya menerusi email ataupun menerusi surat ataupun kadang-kadang kita pun tak tahu siapa. Anonymous lah. Okey. So biasanya macam itulah kalau aduan lah. Kalau bagi saya, kalau kita dapat feedback balik daripada dia tu menunjukkan daripada dia tu siapa? Pengadu. Pengadu tu. Tak pernah ada feedback. Tak pernah ada. Tak pernah Tapi tak pernah pun dia buat aduan. Tapi keputusan tu dah ada, kita akan ada yang terlibat sahajalah, bukan kepada ni. Mungkin boleh buat borang analisa ke? Analisa untuk siapa? Si pengadu tersebut, bila dia berpuas hati dengan kita berjaya selesaikan masalah dia tu, mungkin boleh create satu borang lah, macam borang kaji selidik. Sesar dah masalah dia tu, dan apa isu yang dapat satu tu adalah satu bukti lah juga. Sebab kita tak boleh nak, maknanya kita tak tunggu dia sendiri bagi penghargaan kau kita yang kita dapat selesaikan masalah dia tu. Tapi pihak KI masih boleh berurusan kan dengan dia. Ke macam mana bagi tahu feedback dah selesai masalah tu? Sebenarnya dia akan sampai dekat mesyuarat jawatan kuasa pengurusan aduan je lah. Dekat situlah, dekat situ dibuat keputusan. Apa-apa keluar, kita akan keluarkanlah pemakluman keputusan tu. Kalau macam yang perlu diberi peringatan, kita akan keluarkan surat peringatan apa semualah. Based pada keputusan aduan jawatan kuasa. Contohlah dia kat Wana rasa mungkin boleh buat satu buat borang lah kot. Boleh buat borang menyatakan isu ni dah selesai dan ini pihak ni juga telah berpuas hati. Tu boleh dibuktikan juga tu. Boleh. So kita boleh, sebab auditor ni mungkin dia ada berfikir luar jangkaan, boleh tak nak tengok apa feedback, ada tak penghargaan ke, sebab kita tahu kita tahu kita punya ni kita dah settle, tapi macam mana pula dari segi pelanggan, adakah dia tu puas hati ke tak? Bukan sekadar kata dah settle dah, mungkin lah boleh ada kata two-way communication pula lah. Mungkin boleh melalui borang. Yalah, kalau macam itu siapa, payahlah juga Puan. Payah juga dia. Tapi maknanya as long benda tu dah selesai dan telah tiada apa-apa, so kita assume dah settle lah kan? Ya, betul. Kalau contoh Wani mengadu tu bolehlah buat borang. Kan? So katalah macam dia dah tak ada aduan seterusnya tu, means kita boleh katakan okey lah kan? Dah selesai. Katalah ada lagi maknanya kita boleh ambil action lain dah lah tu. Maknanya kalau sekiranya repetition case kan. Kalau berlaku lagi tu maknanya kena ni lah, mungkin masuk meeting sekali lagi. Tapi contoh masuk meeting sekali lagi untuk selesai tu ada record minutes tu. Sehinggalah selesai. Setiap benda tu memang ada black and white. Mesti ada kan. Sebab benda ni kita melibatkan orang luar yang kita tak tahu kan. Ada orang punya prestasi dia orang apa semua kan. Jadi kan. Ya. Benda-benda tu memang ada lah dari segi
boleh dibuktikan dalam ni kan. Okay. Okay, clear Kak I. Okay, thank you. Okay, so okay, klausul 10 kita sambung ketakkuran dan tindakan pembetulan. Okay. Yang ni daripada section audit, daripada aktiviti audit boleh kita teruskan dengan ni klausul 10 ni. Dia relate. Okay tak? Ada teguran audit, dia akan masuk klausul 10. Okay, klausul 10 ni ialah ketakkuran dan tindakan pembetulan. Okay. Apabila ketidakpatuhan berlaku, organisasi perlu mengambil tindakan untuk mengawal dan membetulkannya, menghadapi kesan-kesan, menilai keperluan tindakan untuk mencegah ianya berulang dan merekod hasil daripada tindakan yang diambil, melaksanakan tindakan yang diperlukan, mengkaji semula keberkesanan tindakan pembetulan, mengemaskini risiko dan peluang, buat perubahan kepada sistem pusat kualiti itu PSPK. Okay, biasa yang ni kita lebih kepada reporting daripada hasil audit dalam. Okay, contoh kalau tak akur ni means NCR lah. Okay, NCR apa yang ditegur, kenapa kita dapat report NCR tu? So kita tengok balik, okay, kita tak ada benda ni, tak ada borang tak wujud. Kita cakap ya verbal ada tapi bila nak dibuktikan, okay, tak ada. Okay, so tak ada tu kita buat lah. Okay, kita buat balik lah. Kita buat lah borang tu. Kita wujudkan beberapa borang yang berkaitan. Okay, so okay, tindakan pembetulan pula ialah macam ni. Kita macam mana situasi dia contoh, kita kena saman. Kita kena saman sebab apa? Sebab tak pakai mask. Okay, so tindakan pembetulan yang kita ambil ialah pakai mask tersebut. So sama jugalah, katalah kita tak capai objektif kualiti yang tadilah, contoh objektif kualiti kita tak capai. So apa aktiviti yang untuk capai? So contohlah tambah data, okay, upgrade lagi data tersebut. Okay, biasanya ketakkuran dengan borang dengan tindakan pembetulan ni, kalau kami ada borang asing lah, ada borang ketakkuran satu dengan borang tindakan pembetulan. Okay. Siapa-siapa yang mendapat borang-borang tersebut, so kena isi dan bagi kepada auditor ataupun penyelaras aktiviti kualiti. Okay. Okay, 10.3 yang ni biasa memang dalam 10.2 ni kena ni lah ketua audit ke ataupun pasukan audit kena dealing elok-elok lah dengan auditi. Okay, jadi kita tak ada conflict of interest. Okay, kalau katalah sikit je tu tak isi lah, sedangkan orang kata dia punya kesan tu beri kesan kepada organisasi. So kita tak boleh ke IV sangat lah. Okay, tambah-tambah berkaitan pelanggan. Contohlah pelanggan, staff kita buat ada stakeholder atau pelanggan tegur staff kita, tapi kita nak sorok juga tak boleh. Sebab tu adalah satu teguran berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Okay, ada juga auditi dengan auditor ni jadi bersama, ada juga. Segala boleh elakkanlah bila kita dalam pasukan audit ni. Okay. Seterusnya ataupun macam last one ni, okay, klausul 10.3 iaitu penambahbaikan berterusan. Okay, organisasi hendaklah terus meningkatkan kemampanan, kecukupan dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti. Organisasi hendaklah mengambil kira hasil analisis dan penilaian serta output kajian semula pengurusan bagi menentukan peluang penambahbaikan. Okay, penambahbaikan berterusan ni memang daripada minit kajian semula pengurusan tu, analisa tu you boleh baca balik semua benda tu untuk kita ambil action seterusnya. Okay, ataupun kita nak tingkatkan lagi objektif kualiti, contohlah 80% kawasan pelanggan contohnya dah 5 tahun dah capai lebih 80%. Okay, so mungkin kita boleh kita mungkin upgrade lagi lah contoh 85 ataupun 95% kepuasan pelanggan, kita upgrade lagi benda itulah. Okay, selain pada tu penambahbaikan tersebut juga bolehlah berlaku. Contoh kita rasa macam dah 100% kita punya proses kerja tu settle, okay, kata comel-comel lah dia punya perjalanan prosedur kerja dia semua tu. So mungkin boleh proses kerja dia tu
tambah objektif kualiti lain, bukan 100% pencapaian gini dah. Maknanya tambahlah objektif kualiti yang lain pula. Dan sama jugalah dengan risiko dan peluang. Contoh tahun ni risiko PTJ ada 10. Peluang ada 2. Mungkin dah tahun depan boleh reduce, boleh kurangkanlah dia punya risiko tahun depan nak kurang 5. Peluang nak naik, peluang lagi bertambah. So kena tengoklah risiko tu. Biasa risiko macam kami pun kadang-kadang termiss juga. Okay. Tapi kita kena tengoklah, kita check by section. Biasanya peranan penyelaras ni lah. Kalau macam saya sendiri pun kadang-kadang leka jugalah nak cari penilaian risiko. Cuma kita tahu, kita check okay risiko dia gini. So takkan setara ni lagi, takkan rendah lagi, takkan sederhana lagi. Ataupun rasa macam dah okey, dah berapa tahun risiko tersebut berjalan, rasa macam nak buat, nak tambah kok ada risiko baru, mungkin boleh ambil action juga, penambahbaikan dari segi risiko. Okey, so setakat ni dululah untuk bukti-bukti based on keperluan dalam ISO lah. Fokus section 4 hingga section 10. Tu memang section-section yang penting lah dalam proses pengauditan dalam penelitian SIRIM. Okay, so kalau ada apa-apa boleh tanyalah. Assalamualaikum. Salam. Ya. Yana audit dalam. Siapa Oh, Yana. Audit dalam. Alright, Nah. Okey. Puan Wani, saya nak tanya berkenaan dengan klausa 7.15 tadi kan, modal insan tu kan. Dia sama dengan 7.2 kekompitenan tu. So kalau masa kita check untuk audit dalaman, kita check 7.15 tu dia dah tak boleh nak buktikan dah maksudnya dah pelaksanaan dia 7.15 tu kan. Jadi untuk 7.2 tu kita kena check lagi dan jadikan dia NCR sekali lagi ke ataupun skip je 7.2 tu? So sekarang ni fokus utama nak check pada 7.1. 7.15 kan? Ya, sebab tadi kan modal insan dengan 7.12. Okay, so biasanya yang ni 7.12 dengan kekompitenan kan? So nak tak perlu audit dah 7.1 yang 7.2 tu. Dia macam either one lah kalau sebab tu bila kita nak tetapkan ni, okay, nak kata tadi 7.12 tak ada kan, dia tak buat lah aktiviti semua. So tiba-tiba ada contohlah auditor lain audit juga. Tapi dia nak charge atas 7.2. Okay, so Yana dengan seorang lagi auditor ni berbeza, tetapi dia punya bukti tu tidak dapat dibuktikan juga walaupun dia dah relate So yang ni biasanya boleh serah kepada ketua auditor. Jadi double NCR. Dia tak akan jadi redundant sekiranya sebab kan kita kan nak buat report audit kena duduk sekali kan. So kena bila duduk sekali tu barulah kita so Liana dah ni, so ketua dia kata okey letak klausa 7.2 contohlah. Tapi biasanya kalau berkenaan dengan modal insan ni kita fokus dekat 7.12. Okay. Okay, Nah. Okay. Alright. Okay. Kawan ni ada dekat chat tu. Dekat chat. Kejap tengok balik. Sekejap. Okay. Dekat chat. 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 Siapa dekat chat? Chat Okay. Untuk klausa 4.2. Okay. Okay, soalan dia. Puan Ayu, okay, boleh tak? Boleh teruskan dengan soalan. Tak ada moderasi. Okay, untuk 4.2 ni dia macam mana nak
dia memang ada satu set template kan, sebab macam ni kami dah gabung 4.1 dengan 4.2 ni. Dia memang kena ada satu lampiran khas berkenaan dengan konteks organisasi ni. Nah mungkin saya boleh share, saya share personal boleh? Saya share personal dekat Kak Ayu boleh? Dekat Puan Ayu boleh? Sebab memang yang lampiran 4.1 dengan 4.2 ni memang ada lampiran. Kita tak nak campur dalam dashboard tu. Okay. Sebab biasanya 4.2 ni dia keseluruhan isu dalaman yang berkaitan dengan pihak berkepentingan ni. Adalah dia punya ni. Nanti saya share personal ataupun saya share dekat dekat semua JK penyelaras risk di PTJ lah. Nanti saya share. Saya nak share something juga. Okay. Tadi saya ada persoalan daripada Puan Azira daripada pendaftar lah. So dia tanya penyelarasan letterhead. Letterhead di mungkin di PTJ pun ada letterhead masing-masing kan. Okay, sekarang ni sebab dia tanya tadi boleh tak dia guna letterhead library sebab kami dah ada nombor CJ ISO. So sekarang ni mana-mana PTJ boleh guna dah logo-logo sijil ISO tu di letterhead masing-masing ataupun tunggulah penyelarasan daripada pejabat pendaftar. Tapi kena tunggu yang daripada urus setia. Sebab biasanya urus setia kena bagi yang digital sebab kan ada nombor CJ. Bila dia tanya macam tu dia nak guna yang kita orang sebab nombor CJ lain-lain menyatakan skop yang berbeza. Okay, so kena kalau macam tak jelas pasal letterhead tu kena tunggu daripada urus setia kualiti universiti. Contoh dia bagi nanti kat kita digital logo yang yang ada nombor CJ tu. So kita boleh letak lah mungkin mereka masing-masing. Mereka lah boleh create lah nak letak mana-mana. So mungkin dah boleh minta lah kot dengan urus setia. Okay, yang tu maknanya kita jelas lah kita ada ISO, ada ni nombor CJ kita sekian-sekian lah. Okay, maknanya contoh maknanya Azira tadi tanya tu dia nak guna yang library. So kalau memang tak boleh lah sebab skop kita berbeza. Macam tu lah. Okay. So tak ada apa-apa dah tak? So kalau ada ni boleh call lah Wani dengan Cik Amirul. Okay. So Cik Fendi, terima kasih bagi peluang dalam sesi sharing ni. So terima kasih untuk kawan-kawan semualah dengan staff yang sudi dengar sharing session ni. Okay, terima kasih Puan. Maka berakhirlah sudah sesi perkongsian pada hari ini. Jumpa di lain kali. Kita ada banyak lagi siri-siri yang akan datang. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum semua. Saya Puan Wani. Assalamualaikum. Okey. Alright.